Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismail bin Cik Ishak, Metrik 275-997, Kepuasan Kerja dan Penilaian Prestasi. Sejak kebelakangan ini, berbagai isu hubungan manusia berkaitan organisasi didengar. Isu yang diperdengarkan bukanlah isu baru. Ianya adalah isu yang berulang-ulang dan yang paling mendapat tempat dalam permasalahan ini adalah isu kepuasan kerja dan penilaian prestasi di tempat kerja. Isu ini bukan sahaja berada di kalangan penjawat awam, ia juga menjadi isu utama di dalam organisasi swasta. Selain itu, berkaitan kepuasan bekerja dan ketidakpuasan hati penilaian prestasi yang dilakukan oleh pegawai penilai atau majikan. Isu etika dan disiplin di tempat kerja dan isu konflik serta tekanan di tempat kerja juga merupakan salah satu permasalahan yang perlu diatasi oleh majikan. Namun, kepada kami merasakan isu kepuasan di tempat kerja serta ketidakpuasan hati berkaitan penilaian prestasi harus dipandang serius kerana ia melibatkan semangat kerja, perasaan cintakan organisasi yang mendalam dan rasa dihargai seseorang pekerja oleh majikannya. Seseorang pekerja merasakan bebanan kerja itu dapat diatasi sekiranya majikan dan organisasi menghargai usaha yang dilakukan kepada organisasi. Setelah kita mendengar pengenalan kepada kepuasan bekerja dan penilaian prestasi, saya sambung pula pada konsep kepuasan kerja definisikan sebagai satu kombinasi psikologi, fisiologi dan keadaan sekitar yang menyebabkan kepercayaan seseorang untuk berpuas hati dengan kerjaya. Aidin 2012 dalam Lala Lisa dia 2019 perkara 115. Kepuasan kerja juga ditakdirkan sebagai satu keadaan keseronokan emosi yang tersedia pada penilaian individu itu terhadap pekerjaan mereka. Seperti mana penjawat awam yang lain, sebagai contoh, anggota dan pegawai PDRM juga turut tidak terlepas daripada berdepan dengan isu kepuasan kerja yang rendah. Pelbagai indikasi menunjukkan bahawa agensi berkenaan sebenarnya dan berhadapan dengan masalah tersebut sekaligus menjejaskan prestasi kerja mereka dan seterusnya prestasi organisasi. Selain daripada itu, didapati jumlah anggota dan pegawai PDRM yang memilih untuk berhenti kerja atau bersara lebih awal semakin meningkat. Ianya diakui oleh mantan Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Fuzi Harun dalam Bernama 2018 yang mengesahkan bahawa peningkatan tren bersara awal dalam kalangan pegawai dan anggota polis berada di tahap membimbangkan. Seterusnya, di dalam konteks faktor motivator yang melibatkan interaksi majikan menyediakan penghormatan, perasaan pencapaian, pujian dan sebagainya, ianya amat berkait rapat dengan motivasi yang terhasil daripada dalam diri seseorang anggota dan pegawai PDRM. Motivasi yang dihasil melalui faktor ini ternyata memberi impak yang lebih besar terhadap tahap kepuasan seseorang pekerja berbanding faktor hygiene. Teori beserta contoh dalam organisasi seperti yang saya cakapkan sebentar tadi, saya mengambil ini dalam organisasi PDRM. Situasi kepuasan pekerja yang rendah di PDRM lah. Teori yang sesuai untuk diadaptasikan adalah teori dua faktor Herzberg yang dibangunkan oleh Frederick Irving Herzberg, seorang ahli psikologi Amerika. Menurut Herzberg,
faktor yang mendorong seseorang untuk mencapai kepuasan dan menjauhkan diri dari ketidakpuasaan. Terdapat dua jenis faktor lah. Ianya terbagi kepada faktor perangsang iaitu motivator dan faktor kesihatan hygiene. Faktor perangsang merupakan motivasi dalaman atau kandungan pekerjaan, manakala faktor kesihatan merupakan faktor luaran atau konteks pekerjaan, merupakan faktor yang membolehkan sesuatu pekerjaan itu menyediakan faktor seperti perasaan pencapaian, penghormatan, pujian dan seumpamanya. Ia akan mendatang satu perasaan kepuasan mereka terhadap pekerjaan yang dilakukanlah. Sebagai contoh, salah satunya elemen di dalam faktor hygiene iaitu persekitaran kerja yang jelas memberi impak yang terbesar terhadap tahap kepuasan kerja di dalam PDRM. Ini disahkan oleh Alia 2020-2006 Perkara 67 yang menegaskan bahawa persekitaran kerja juga memainkan peranan dalam meningkatkan tahap motivasi para pekerja. Umum mengetahui bahawa persekitaran kerja yang terpaksa dilalui oleh anggota dan pegawai PDRM adalah sangat mencabar, iaitu dari segi mental dan fizikal. Elemen lain yang di dalam faktor hygiene yang turut menjejaskan tahap kepuasan kerja di dalam organisasi berkenaan adalah penyediaan gaji yang disifatkan ramai pihak sebagai tidak setimpal dengan beban kerja dan risiko yang terpaksa didepani oleh mereka. Ianya dibuktikan melalui kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden Persatuan Pegawai Kanan Polis PPKP National Assistant Commissioner Sulaiman Yahya pada tahun 2019 bahawa gaji anggota berpangkat konstebel sokongan dan konstebel masing-masing antara 1,000 ke 1,400 dan 1,300 hingga 1,700 sebulan tidak relevan dengan kos sara hidup di bandar, terutamanya mereka yang bekerja di ibu negara. Itulah konsep dan teori yang kita boleh gunakan dalam satu organisasi terhadap kepuasan bekerja dan penilaian prestasi. Sebentar lagi Izzat akan sambung. Terima kasih. Terima kasih kepada rakan saya sebentar tadi. Saya Muhammad Izzat Fifi bin Maliki, nombor metrik 276048, akan membentangkan mengenai cadangan penambahkan dan apa yang kita boleh lakukan lah. Cuba fikir apa yang terbaik, kerana kepuasan bekerja dan penilaian prestasi ini memang berkait rapat. Sebab kita boleh lihat saban tahun kita boleh lihat penjawat-penjawat awam yang cemerlang ini diraikan dalam satu majlis khas. Kita namakan majlis ni, semua orang tahu, dalam penjawat awam ni kita ada anugerah pemerintah cemerlang atau kita panggil singkatannya APC. Jadi warga kerja yang cemerlang ni wajar diraikan untuk menunjukkan mereka bahawa mereka ini dihargai jasa dia, pengorbanan, khidmat bakti yang telah mereka curahkan dalam menjalankan tugas atau menjawab mereka. Yang kebanyakannya kita sedia maklum, saya sendiri sebagai penjawat awam, kadang-kadang kita buat kerja ni melebihi daripada bebanan wajib daripada tugas aktiviti kita. Jadi mereka ini boleh dikatakan sebagai golongan pekerja yang proaktif, agresif, kompetitif dan mempunyai kemahiran dalam pelbagai bidang untuk menunjukkan diri mereka lebih daripada orang lain, untuk melayakkan mereka untuk menerima anugerah ni. Jadi sebenarnya apa itu anugerah Perkhidmatan Cemerlang? Adakah ianya diberikan dengan begitu saja kepada mana-mana penjawat awam yang beriman dalam sektor awam ni? Kita boleh lihat kembali, kita rujuk kembali kepada Perkeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 2 tahun 2002. Dia ada syarat pemberian IPC ini kepada seorang pegawai. Dia kena genap setahun berkhidmat pada hari akhir tahun penilaian LMPT dia, atau kita panggil laporan nilaian prestasi tahunan dia, kurang-kurangnya markah kena 85%, 85% ke atas untuk layak dipertimbangkan. Tak lupa juga dia diambil kira dengan kegiatan dan sumbangan dia lah, sama ada dalam jabatan ataupun luar jabatan. Jadi benda-benda ni semua kita kena ambil kira lah kesesuaian dia, sebab APC ni dia amat membantu lah. Tujuan dia untuk menentukan pendapatan dan bidang kerjaya yang sesuai dengan potensi dan kebolehan serta keistimewaan penjawat awam tersebut, selain daripada dapat menentukan kelayakan beliau untuk naik pangkat, pemangkuan, pinjaman ataupun pertukaran sementara. Jadi dalam ni kita boleh tahu prinsip-prinsip yang ada lah. Jadi jika diabaikan prinsip-prinsip ni, jadi akan suramlah matlamat pemberian visi ni.
Sebab kita ketahui kebanyakan kadang-kadang lah, saya tak nafikan, memang ada kadang-kadang dia ada di sini dalam jabatan kita ataupun jabatan lain, ataupun kita dengar daripada mulut orang, kadang-kadang ketua-ketua yang buat penilaian tu dia memilih bulu dan kadang-kadang dia mengamalkan sistem penggiliran saja. Saya pernah terbaca satu artikel ni, dia menyatakan dia seorang guru, dia tidak mudah mengurungun. Apabila dia dapat surat pertukaran pendapatan, dia terus pergi, dia ikut saja. Tapi disebabkan setiap tempat pendapatan tu dia mengamalkan sistem penggiliran, bukan betul-betul penilaian yang dia performance yang dia buat, prestasi yang dia lakukan setiap tahun tu. Jadi bila sampai hampir je dengan giliran dia ditukarkan. Jadi terlepaslah BC, dia ditukarkan lagi sampai 3-4 tempat sehingga 24 tahun tak pernah dapat. Itu realiti lah, memang terjadi lah. Jadi kadang-kadang cadangan penambang yang saya nak utarakan sini adalah hasil datang daripada pengalaman kita lah. Kita tak nafikan ramai kaki tangan dan staf di bawah sedang kita ni secara langsung dan tidak langsung kadang-kadang ada yang menzahirkan rasa tidak puas hati. Kenapa dia dapat? Kenapa dia ni dapat? Padahal hari-hari buat kerja sama dengan aku je. Cakap itulah. Kadang-kadang mengular banyak kan. Mana mereka rasa individu ni tidak wajar dan tidak layak menerima. Hal ini memang tak terkecuali lah masuk tempat kerja saya sendirilah. Jadi keadaan macam ni perlu ditangani dengan bijak dan memah, dengan secara tuntas lah, bagi mengelakkan pelbagai isu lain yang bakal dan telah tersedia, seperti kurangnya motivasi bekerja. Macam saya cakap tadi, isu ni berkaitan rapat dengan kepuasan kerja kan. Jadi hilang keseronokan kerja tu, sebab dia akan rasa kenapa aku perlu buat lebih kan. Sedangkan aku buat lebih pun tak dapat apa juga. Aku dah buat lebih 3 tahun tunjuk pun tak dapat juga kan. Ya memang kita kena bekerja ni kerana Allah. Tapi jadi ini adalah satu kaedah yang membolehkan pengukuran tahap penjawat awam itu sendiri dibuat terhadap pencapaian sebenar dan daripada awal. Maksudnya dia diingatkan awal-awal tahun lagi, dia telah diingatkan akan perkara penting ini, kerana pemakahan dan penilaian tahap prestasi mereka ni sudah mula diambil kira seawal bulan Januari lagi. Melalui pengamatan saya lah, kebanyakannya pegawai bawahan kita ni banyak leka, lalai, ambil mudah akan usaha dan tugas wajib mereka lah setiap kali tahun baru bermula. Dan mereka kebanyakan kita lihat hanya perform lah di tengah-tengah tahun ataupun hujung tahun kan. Macam-macam lah hujung tahun tu buat, padahal bulan 1 sampai bulan 10 tu kosong kan. Jadi kecenderungan untuk berasa disisihkan, terpinggir, ketidakpuhatian pegawai yang dinilai ni terhadap mereka menerima IPC ni juga kebanyakannya dipengaruhi oleh keputusan penilai lah. Jadi di sini pula saya nak titik beratkan, cadangan penambang memperhatikan saya, PPP dan PPK ni perlu hadiri khusus dan tahu apa yang mereka nilai. Saya kebanyakannya saya lihat kebanyakannya semua boleh jadi, semua akan jadi PPP dan PPK, tapi mereka ni tidak didedahkan dengan proses penilaian, cara pemakahan yang betul. Macam mana nak tengok kan? Dari segi aspek apa, kualiti kerja, dari segi kesungguhan bekerja, pendedahan kesilapan dan masalah pengaruh terhadap pegawai penilai ni penting sebenarnya. Kerana di mana pegawai penilai ni kebanyakannya berkecenderungan untuk memberi markah yang tinggi kepada PYD yang disukainya. Jadi faktor penilaian prestasi ni dengan kepuasan kerja ni memang bukit rapat lah kan. Kalau seseorang itu baik, kalau dia pilih anak buah dia yang bagus, yang betul bagus, ya tak apa, InsyaAllah saya rasa tak ada siapa komplain. Sebab kebanyakan rakan-rakan kerja boleh tengok kan, siapa yang offer diri, siapa yang ambil inisiatif kan, tanpa disuruh kan. Jadi kalau dia pilih bulu kepada pegawai yang tidak sepatutnya, itu masalah. Ini kita panggil kadang-kadang central tendency, menyebabkan pegawai penilai itu memberikan nilai kandaran secara purata. Dengan kata lain, maka PYD di bawahnya adalah lebih kurang sama. Itu pun masalah juga tu. Sebab dia dah jadi pegawai, dia cuba nak berlaku adil, bagi lebih kurang samalah semua. Jadi pegawai yang memang dia buat lebih apa semua, dia mungkin lebih 1-2 markah saja kan. Kadang-kadang tak layak sampai 85 untuk melayakkan dia terima IPC. Jadi sepatutnya murah hatilah sikit kan. Tengok kita bekerja dalam jabat hari-hari, tengok dia buat kerja macam mana kan. Dia lah jadi driver, dia lah jadi tukang sapu, dia lah tolong angkat itu ini, dia lah tukang PRO, public relation officer kan. Jadi benda ni kita nampak, tapi last sekali dia dapat markah yang hampir sama dengan kawan dia yang tak buat apa, memang datang hari-hari sharp, balik pun sharp, tapi dia ni produktiviti tinggi.
Tu beza. Kita kena beza. Sebagai PPP dan PYD memang kena ambil kira benda tu. Sebab dia telah bekerja dengan cemerlang. Jadi bila dia tak dapat penilaian sepatutnya, dia akan anggap tahun-tahun berikutnya samalah. Kan? Dia akan anggap kalau aku buat lebih macam saya kata tadi, saya ulang benda yang sama. Tak payahlah kan, biasa-biasalah, tak payah lebih-lebih, tak perlu tunjuk bakat kan. Sebenarnya itu adalah kerugian untuk sesuatu agensi dan jabatan itulah apabila penjawat di bawahnya, penjawat di dalamnya mula hanya bekerja sekadar bekerja. Satu lagi yang saya lihat sekarang ni kebanyakannya PPP dan PPK ni sebenarnya dia tak berada pun di tempat pejabat tu. Dia berada di ibu pejabat dan dia menilai orang yang jauh daripada dia. Itu tak seharusnya berlaku lah. Kecuali yang satu dua mungkin terpaksa kan. Sebab dia ketua cawangan kan. Takkanlah bawahnya ketua dia nak duduk di cawangan juga. Jadi tapi itu boleh lihat lah dari segi konsep yang bengkel-bengkel yang lain lah kita boleh tengok. Tapi kebanyakannya yang berlaku adalah PPP dan PPK itu tidak berada bersama PYD ketika dia bekerja dan tak dapat melihat sepenuhnya lah apa tugas-tugas yang dia lakukan kan, macam mana dia lakukan. Jadi latihan cadangan penambahbaikan saya, latihan yang khusus perlu diterapkan kepada pegawai-pegawai penilai ni lah. Dia perlulah merangkumi fahaman yang komprehensif terhadap kaedah penilaian prestasi. Jadi satu lagi saya nak bagi tahu, prasangka perlulah dibuang dalam diri setiap pegawai penilai yang mempunyai sikap ethnocentric, yang mana penilaiannya ni berubah menjadi berat sebelah apabila melibatkan kaum, agama, jantina, rupa paras, pakaian. Ini salah sebenarnya. Kita hidup dalam negara Malaysia yang majmuk. Jadi amat penting bagi pegawai penilai untuk mengetahui selok-belok dan kebolehan yang ada pada PYD ni. Pegawai yang nilai supaya penilaian boleh dibuat secara telus dan adil. Itu saya yang mesti saya katakan. Semoga kita semua mencapai keseronokan dalam bekerja dan bekerja kerana Allah. Kesimpulannya, kita telah mengetahui bahawa objektif utama penilaian prestasi dilakukan adalah untuk memperbaiki prestasi para pekerja. Hasil dan keputusan penilaian tersebut akan memberikan maklumat-maklumat penting mengenai kekuatan dan kelemahan sumber manusia yang terdapat dalam sebuah organisasi. Profil berisi data dan maklumat ini akan dapat digunakan untuk pasti dan merancang keperluan pembangunan sumber manusia organisasi tersebut. Misalnya keperluan dari segi latihan, pendidikan dan pembangunan. Segala penilaian yang dibuat oleh pegawai penilai pertama dan pegawai penilai kedua perlulah berbaik kepada tujuan asal sistem penilaian prestasi yang dibuat, iaitu membolehkan prestasi kerja dinilai dengan lebih sistematik dan meyakinkan. Seterusnya, membolehkan ketua perkhidmatan melaksanakan sistem penilaian prestasi mengikut kesesuaian perkhidmatan tertentu dan membolehkan sistem penilaian prestasi digunakan dalam pelbagai sumber fungsi pengurusan sumber manusia seperti kemajuan kerjaya, perkhidmatan dan latihan, supaya tenaga kerja yang ada ini boleh digembelingkan secara tepat dan bersesuaian. Hal ini dapat meningkatkan kemahiran pekerja dan seterusnya memotivasikan pekerja secara tidak langsung.